Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kelas matematik tingkatan 2 hari ini kita sambung lagi bab 10 kecerunan garis lurus. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar 10.1.2 menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah cartes. Okey, rujuk buku teks. Okey, buka sekarang buku teks muka surat 192. Okey. So, yang pertama kita nak tahu serba sedikit berkaitan dengan kecerunan dan yang ada kaitan dengan koordinat. Okey, tajuk koordinat. Okey, so ini ada nota. Dalam sistem koordinat, kecerunan garis lurus yang melalui dua titik. Dalam koordinat garis lurus, nak dapat satu garis lurus mesti ada dua titik lah, betul tak? Satu titik tak dapat garis. So, dua titik iaitu antara titik A. Okey, koordinat dia XY. So, titik A ni adalah titik yang pertama. So, X1, Y1. Koordinat dia kita labelkan sebagai X1, Y1. Dan titik B ialah titik yang kedua. So, kita labelkan sebagai X2 dan Y2. So, dua titik ni A dan B. So, bila kita sambungkan, kita plot titik A, kita plot titik B ikut koordinat yang sepatutnya. Kita sambung akan dapatlah satu garis lurus. So, macam mana kita nak kira garis lurus dalam sistem koordinat? So, dalam sistem koordinat, garis lurus dapat dikira menggunakan nisbah. Ni penting ni, nisbah jarak mencancang. Jarak mencancang iaitu apa? Mencancang paksi apa? Paksi Y. Kepada jarak mengufuk. So, paksi jarak mencancang ialah paksi Y nah. Pelajar masih ada yang confused lah, mencancang tu apa, mengufuk tu apa. So, dalam koordinat, mencancang, jarak mencancang ialah paksi Y. Kepada jarak mengufuk iaitu paksi X. Okey, so jangan tersilap lagi lah. Nah, mengufuk dan mencancang. Okey. Yang kedua, titik persilangan. Okey, yang ni kalau dia bagi koordinat ada dua titik. So, kita nak tahu kecerunan, kita guna nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. So, bermakna paksi Y di atas per dengan paksi X. Okey, tetapi kalau terdapat titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X. Maksudnya, garis lurus itu bersilang pada paksi X, maka kita katakan itu ialah pintasan X. Maksudnya dia memotong pada paksi X akan dapat satu titik. Titik itu ialah pintasan X. Okey, boleh juga berlaku titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Contoh garis lurus itu bersilang pada paksi Y. So, titik persilangan itu dinamakan pintasan Y. Okey, pintasan Y. Okey. So, kita lihat rajah untuk menjelaskan nota 1, 2 dan 3. Okey, nota 1, nota nombor 1. Okey, yang melibatkan dua titik tadi ada dekat rajah di sebelah kiri. Okey, kamu lihat kat sini titik A. Okey, titik A dekat sini. Okey. So, titik A ialah, nilai dia ialah X1, Y1. Okey, ni titik A, dia label jauh sikit lah. Okey, titik A di sinilah ni. Okey. Titik B. Okey, di atas ni. Titik kedua itu X2, Y2. So, bila kita sambung kedua-dua titik akan dapat satu garis lurus. Okey, so ini untuk rajah ini untuk nota nombor 1. So, apabila kamu dapat soalan yang rajah macam ni, maksudnya garis lurus tu tak menyentuh paksi X, tak menyentuh paksi Y, maka kamu kena guna formula yang ini. Iaitu nak cari kecerunan M. Kecerunan tu ialah huruf M lah. So, kecerunan ialah M sama dengan nisbah. Nisbah maksudnya nisbah antara dua kuantiti lah, iaitu jarak mencancang iaitu paksi Y per dengan jarak mengufuk. So, macam mana kita nak tahu jarak mencancang? Kita ambil nilai Y2 tolak Y1 per dengan jarak mengufuk. Macam mana nak tahu jarak mengufuk? Kita ambil X2 tolak X1. So, tolong ingat formula kecerunan untuk garis lurus yang melibatkan dua titik pada koordinat.
Iaitu Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 tu ialah jarak mencancang. X2 tolak X1 ialah jarak mengufuk. Okey, dapat lah. So, dalam soalan ni dia ada dua situasi lah. Okey. Situasi nombor 2 dengan nombor 3. Okey, iaitu rajah sebelah kanan. Pintasan. Okey, pintasan X dengan pintasan Y tadi. Maksud pintasan ialah garis lurus itu memotong paksi X dan memotong paksi Y. Contoh rajah sebelah kanan. So, kat sini. Titik ni memotong dekat paksi X, betul tak? So, bila dia memotong pada paksi X, maka garis titik ini adalah pintasan X. So, apakah nilai pintasan X? Nilai dia, X ada nilai lah, betul tak? Kat sini mungkin 3 atau 4 nilai X. Tapi Y ada nilai tak? Y tak ada nilai lah. So, koordinat untuk pintasan X, X dan sifar. X tu ada nilai. Sifar untuk Y tak ada nilai. Sebab dia bersilang atau memotong paksi X. Okey, faham ah? Y tak ada nilai. X saja ada nilai. Okey. Untuk pintasan Y pula, dekat sini. So, garis lurus ni memotong paksi Y. So, bila dia potong paksi Y, nilai Y pula ada. Nilai X tak ada. Sebab tu koordinat dia sifar Y. Dan nama dia ialah pintasan Y. So, kamu kena ingat, bila pintasan Y nilai Y ada, nilai X tak ada. So, koordinat dia sifar Y. Pintasan X pula, nilai X ada, nilai Y tak ada. So, koordinatnya ialah X sifar. So, bila ada rajah yang macam ni, yang melibatkan pintasan, kamu tak boleh guna dah formula kecurunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kamu kena guna formula yang ini. M sama dengan, okay. So, bila ada pintasan, wajib letak tanda negatif ni. Depan ni tanda negatif ni. Bukan saja letak lah. Wajib letak tanda negatif. Ingat, selalu pelajar terlupa nak letak tanda negatif. Wajib ada. Okay, ada apa? Tanda. Okay, tanda negatif di depan formula. Tanda negatif. Yang tu memang ada. Bukannya kesilapan lah. Memang ada. Dalam formula ni, untuk yang melibatkan pintasan, mesti letak negatif. Baru tulis pintasan. Yang lain sama. Atas ni pintasan Y, bawah pintasan X. Mesti di atas Y, bawah adalah X. So, tolong faham kedua-dua formula ini. Waktu bila nak guna formula yang belah kanan, kiri, waktu bila nak guna formula belah kanan. So, yang kiri kita guna apabila ada dua titik. Dua titik yang ada nilai. Okey. Untuk yang belah kanan, titik yang pintasan, yang melibatkan pintasan. Sama ada pintasan X. Bila ada pintasan X, akan ada pintasan Y lah. So, sekejap kita akan lihat contoh. Dan nanti bila buat latihan, pastikan kamu guna formula atau rumus yang betul. Jangan silap guna rumus. Cuma kena ingatkan apabila melibatkan pintasan, rumus kamu wajib letak tanda negatif. Dalam rumus tu sendiri memang ada tanda negatif. Okey, kita teruskan untuk melihat contoh menentukan kecurunan menggunakan formula atau rumus yang kita dah belajar tadi. So, bila kamu baca soalan, kamu kena link lah. Lepas baca soalan, kamu nak guna rumus yang mana? Rumus yang pertama atau rumus yang kedua? Okey, kita lihat contoh. Tentukan kecurunan bagi pasangan koordinat berikut. So, ada dua titik. A dengan B. Kan? Untuk soalan A ni, A dengan B. Dua titik. So, mestilah kita guna formula kecurunan yang pertama yang tadi, yang kita dah belajar tadi tu. Yang pertama tu, yang M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jangan silap guna formula. So, kita nak guna formula yang pertama lah. So, kecurunan atas M. Okay, boleh guna huruf M saja, M huruf kecil lah. Sama juga dengan setiap kali kamu buat soalan yang ada rumus atau formula, tak kira tajuk apa, kamu kena tulis dulu rumus itu. Rumus yang telah diberikan. Rumus tak perlu hafal, dia ada kat depan. So, kamu ambil rumus kat depan tu, kamu tulis dulu. Step yang kedua, baru kamu gantikan nilai. Gantikan nilai. Okey. So, untuk soalan yang ini, langkah pertama, kamu label di soalan dulu.
Titik A ni adalah titik yang pertama. So, kamu labelkan dia sebagai X1. Pasangan dia Y1. Macam tu. Nah, label kamu sendiri letak di soalan. B ni adalah titik nombor 2. So, labelkan sebagai Y2. Sorry, X dulu nah. X2 dan Y2. Okay, jangan terkalih nak. X dulu nak. Koordinat X dulu. Okay. So, label di soalan. Letak di soalan. Saya lagi buat latihan sama lah. Step dia letak di soalan tu. Labelkan dulu X1, Y1, X2, Y2. Okay. So, baru kamu tulis formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1 nah. Okay. So, kita masukkan nilai Y2. Apakah nilai Y2? Tengok di sini. Y2 7. Tolak Y1 1. Jangan terkalih. Sebab tu penting kamu label. Kalau kamu tak label, nilai sekali kamu ganti, kamu ambil nilai yang salah. So, kamu lihat kat ni. Y2 ambil atas ni Y2. Y1 dia 1. So, 7 tolak 1. Di atas selesai. Bawah dia X2. X2 dia ialah 6. Tengok balik dalam soalan. X2 6. X1 3. Sebab tu kat bawah ni per dengan 6 tolak 3. Dapat? Sebab tu jadi step yang kedua tu 7 tolak 1 per 6 tolak 3. Lepas tu 7 tolak 1 6. 6 tolak 3 3. Macam biasa. Laksana macam biasa. Jadi 6 per 3. Jawapan dia ialah 2. So selesai untuk contoh A. Boleh? Selalu pelajar silap dekat mana? Silap dekat sini. Ni dekat sini. Kenapa? Ganti nilai tak betul. Kenapa tak betul? Tak label. So, langkah yang penting kamu kena label kat sini dah. Ini adalah penting untuk label. Kalau kamu tak label, kamu silap ganti nilai, terkalih dan sebagainya. Okey, boleh. Okay, kita pergi contoh B pula. Okey, contoh B, titik yang pertama P. Label siap-siap. X1, Y1. Dan titik yang kedua Q. X2, Y2. Okey, dah label. Tulis formula. M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, kecil saja lah nombor tu. Kalau kamu tak ni, tak clear, kamu rujuk buku teks. Y2, Y1 tu nombor dia tu tulis kecil saja. Macam kita tulis kuasa. Cuma sekarang kita tak tulis atas, kita tulis bahagian bawah. Di sebelah huruf tu bahagian bawah kecil sahaja. Okey, masukkan nilai Y2 tadi 5 tolak. Okey, Y1 ada negatif. Ni letak dalam kurungan. Tolak negatif 1. Y tolak kurungan negatif 1. Kena letak kurungan sebab dia ada tanda negatif. Jangan tak letak. Macam kita belajar tingkatan 1 punya. Okey, apa saja yang ada dua tanda berdekatan letak negatif. Letak dalam kurung. Okey. X2 pula 3 tolak dengan 4. Okey, so kita dah ganti nilai. So, step ini ialah step kita ganti nilai. Okey. Ganti nilai tu maksudnya ambil nilai dalam soalan. Dalam soalan yang kita dah label tadi. Penting kita label tadi. Okey. Step yang kedua barulah kita laksanakan operasi. So, kamu lihat kat sini. Ingat balik tajuk tingkatan 1. Ada dua tanda berdekatan yang sama. Sama kan? Tolak dengan negatif kan? Bentuk dia sama. Maksudnya sama tu bentuk dia sama. Negatif dengan tolak. Sama bentuk dia. Bila sama bentuk jadi apa? Tambah. Sebab tu dekat sini 5 tambah 1. Okey, bawah ni boleh selesai dah. 3 tolak 4. 3 tolak 4 negatif lah. Betul tak? Nombor kecil tolak nombor besar. So, negatif 1. Okey, boleh faham dekat sini? Ni kat sini faham betul-betul. Kenapa jadi 5 tambah 1 per dengan negatif 1? Kerana tolak dengan negatif jadi tambah. 3 tolak 4, nombor kecil tolak nombor besar jadi negatif. Tak letak negatif, out, habis. Sebab tu kepentingan meletak tanda negatif positif. Okey. Okey, 5 tambah 1, 6. 6 per negatif 1. Okey, 6 per negatif 1. So, ingat baliklah. 6 ni positif. Betul tak? Positif bagi dengan negatif. Tanda berbeza. 1 tambah atau 1 positif, 1 negatif. Beza tanda kan? Bentuk beza. Bila bentuk beza, jadi negatif. Bentuk sama, jadi positif. Okey, ulang balik. Bentuk sama. Maksud bentuk sama tu tanda tu bentuk dia sama.
Dia ada 2 sajalah. Tolak dengan negatif. Tambah dengan positif. Macam tu lah maksud dia. Bentuk sama jadi apa? Bentuk sama jadi apa kelas? Bentuk sama jadi positif. Atau tambah. Bentuk beza. Ni duk hafal dah ni daripada tingkatan 1. Jangan tak ingat dah. Penting ni. Sampai bila-bila ingat. Bentuk beza atau berlainan. Jadi apa? Okey. Jadi tolak atau negatif. Itu maksud dia. Bentuk sama jadi positif. Bentuk beza jadi negatif. Ini tingkatan 1. Jangan buat tak tahu pula nah. Okey. So. Kita berbalik kepada sini. So positif 6 bahagi dengan negatif. Jawapan dia kena ada negatif lah sebab bentuk beza. So jawapan dia negatif 6. So dah ada kaitan dah ni dengan tajuk tingkatan 1. Sebab tu saya kata jangan buang buku-buku tingkatan 1. Kamu dah kena rujuk balik sampai tingkatan 3 nanti jangan buang. Tingkatan 1 jangan buang. Tingkatan 2 jangan buang. Nanti nak buat rujukan untuk tingkatan 3. Okay, seterusnya kita lihat pula contoh yang melibatkan pintasan X dan pintasan Y. Okey, contoh tadi yang melibatkan koordinat ada titik, 2 titik. So kamu kena guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So sekarang kita nak lihat pula contoh yang melibatkan pintasan. Okey, kat sini ada satu raja dekat ruangan tip ni. Okey, kita lihat garis lurus ini bersilang pada paksi X dan pada paksi Y. So kalau kita lihat dekat sini, nilai 3 ni ialah nilai pada paksi Y. Nilai negatif 4 ni ialah nilai pada paksi X. So koordinat pada paksi X ialah X dia ada nilai, so negatif 4. Y dia sifar lah. Betul tak? Dekat sini kat bawah ni. Okey, untuk paksi Y yang bersilang pada paksi Y, X dia pula sifar, tak ada nilai. Manakala nilai Y dia ialah 3. Itu saja yang kamu kena faham apabila melibatkan pintasan. Okey. So kita teruskan dengan contoh. Tentukan kecerunan bagi garis lurus berikut. Okey, bila nampak je soalan yang ada pintasan, terus guna formula yang ada pintasan tadilah. So, kita kena pasti dulu pintasan Y berapa. Sebab lagi kita nak guna nilai pintasan. So, pintasan Y 8 lah. Okey. Pintasan X negatif 5 lah. Okey, lepas tu baru masuk dalam formula. So, kecerunan iaitu M. Okey, M. Sama juga. Okey, yang tadi saya dah sebut. Formula yang ada pintasan mesti letak apa? Negatif. Ni, negatif kat depan ni wajib letak. Memang ada. So, atas ialah nilai apa? Pintasan Y iaitu 8. Per dengan pintasan X ada negatif 5. So, sama. Kita letak kurungan. Nampak? So, jangan lupa. Ada negatif, letak kurungan. Okey, so ini belum selesai lagi. Ada step lagi, ada jawapan dia lagi. Belum habis. Kenapa saya kata belum habis? Okey, so kamu nampak kat sini tanda sama kan? Ni negatif, ini negatif. So dia akan jadi positif. Macam tadi lah. So jawapan kamu akan jadi last ni. Positif 8/5. Itu baru jawapan akhir. Kamu tak boleh berhenti dekat step yang pertama tu, ganti nilai saja. Sebab apa dia jadi positif? 8/5 sebab ini negatif, ini negatif dan ini pun negatif. So, tanda sama, jawapannya ialah positif. Okey, kita pergi ke contoh B. Okey, kita lihat pintasan Y dia ialah 4. Okey, pintasan Y 4. Pintasan X dia 3. Okey, so kecerunan iaitu M. Okey. Negatif letak wajib kat depan. Masukkan nilai pintasan Y4 per dengan pintasan X3. Habislah. Selesai. Sebab dia tak ada negatif. Kalau ada negatif, ada satu step lagi. Jawapan jadi positif. Okey. Clear lah? So, dua contoh yang berbeza. Buat latihan sekejap lagi, rujuk balik contoh jika tak faham. Kalau dah faham, okey lah. Kalau tak nampak macam mana nak dapat jawapan, rujuk semula contoh. Teruskan lagi dengan contoh yang berikutnya. Okey, soalan ni, dia tak bagi rajah. Sama macam contoh yang awal. Bila dia tak bagi rajah, sebenarnya boleh selesai. Kamu kena faham lah nilai yang dia bagi tu. Nilai yang diberi tu. Okey, kita lihat contoh. Tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat KL
4 sifar dan M sifar 8. So kamu nampak tak? Koordinat L ni X dia ada nilai, Y dia tak ada nilai sifar. Bermakna L ini nilai dia adalah pintasan X. Sebab X dia ada nilai. So untuk L nilai yang terlibat ialah pintasan X. Bila salah satu sifar bermakna kita guna nilai yang bukan sifar lah. So bila di hadapan pintasan X ada nilai. Dan M pula X sifar Y 8. So bermakna untuk M nilai dia yang kita akan guna nilai pintasan Y lah. Walaupun dia tak bagi rajah. Tadi soalan tadi dia bagi rajah. So sebenarnya soalan yang sama, contoh ni sama dengan contoh yang tadi yang melibatkan pintasan. So nampak tak kat sini? Pintasan Y 8, iaitu kita guna nilai point titik M. Pintasan X kita guna nilai pada titik L 4. So kecerunan M sama dengan negatif wajib letak pintasan Y di atas, pintasan X di bawah 8/4. So bila 8/4 dapat nilai kan? Negatif 2. Kalau nombor tu boleh bahagi, kamu bahagilah sampai dapat satu nilai mutlak. Kalau nombor tu tak boleh bahagi, contoh nombor tu macam contoh tadi kan, yang nilai atas kecil, nilai bawah besar, biar je lah. Sampai dekat situ sajalah. Tak perlu nak tukar jadi nombor bercampur dan sebagainya. Tak perlu sampai macam tu. Okey. So stop kat situ. Tapi kalau kamu boleh dapat nilai satu angka tunggal, contoh macam ni, negatif 8/4. 8 bagi 4 boleh dapat 2. So jawapan kamu kena stop dekat negatif 2. Okey. Jangan berhenti dekat negatif 8 bahagi dengan 4. Yang contoh tadi kita stop sebab dia dah memang kalau kita bahagi pun dia akan dapat perpuluhan ataupun nombor bercampur. So kalau yang melibatkan nombor bercampur, pecahan tak wajar, perpuluhan, tak perlulah nak bagi. Stop kat itu. Contoh negatif 4/3. 4 atas tu besar, bawah 3. Okey, habis. Sampai kat situ saja. Dah dapat markah penuh. Kalau macam soalan ni, soalan A ni, contoh A ni, kalau kamu stop dekat negatif 8/4, belum dapat markah lagi. Kamu kena berhenti dekat negatif 2. Okey, kita teruskan dengan contoh B. Okey, titik G. Okey, nilai kat depan ada, nilai X ada. Okey, nilai Y tak ada. Titik K pula, nilai X tak ada, nilai Y ada. Okey. Jadi, kita guna nilai pintasan lah, formula pintasan. So, pintasan Y ialah 9, iaitu nilai pada titik K. Pintasan X negatif 3 iaitu nilai pada titik G. Okey, masukkan dalam formula kecerunan iaitu M. Okey. So, sekali kamu nak buat latihan, kamu tulis huruf M saja pun tak apa. M huruf kecil lah. Ataupun kamu nak tulis kecerunan pun tak ada masalah. Tak perlu tulis dua-dua. Bila kita lihat M tu, kita tahu dah M tu ialah kecerunan. Okey, so masukkan nilai pintasan X. Jangan lupa letak tanda negatif. Pintasan X di atas 9 per. Okey, sekarang pintasan Y ada negatif kan? So, letak dalam kurungan. Letak dalam kurungan. Ingat tu, bila ada negatif, letak dalam kurungan. So, step yang seterusnya, sebenarnya dekat sini negatif-negatif tadi sama lah dengan step tadi. Dia akan jadi positif kan? Positif. 9 per dengan 3. Sebab tu jawapan akhir kamu dapat 3. Okey, jawapan akhir kamu akan jadi 3. Jadi, bila dapat soalan, kamu kena tahu kamu nak guna formula yang mana, rumus yang mana. Okey. Saya nak kamu try. Untuk contoh ni, boleh tak kamu guna formula atau rumus yang Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kamu cuba buat dekat kertas conteng. Adakah jawapan kamu sama dengan cara pengiraan dalam slide ini? Kamu cuba. Saya nak kamu test untuk dua-dua formula atau rumus. So, saya nak kamu buat di kertas conteng menggunakan rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 untuk contoh A dan contoh B. So, kamu buat dan kamu bandingkan jawapan kamu sama atau berbeza. Yang tu kamu buat sendiri. Okey. Okey, kita dah sampai ke contoh yang terakhir.
Okey, so dalam contoh ini, dalam satu rajah ada 2 garis lurus. Okey, benda yang sama saja nah. Tak ada masalah pun. Okey, hitung kita nak cari kecerunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan rajah di bawah. So kita lihat kecerunan AB dahulu. So lihat dalam rajah garis AB yang belah kiri ni. Okey. So kita lihat dekat sini. So dia bertemu atau bersilang dengan paksi X dengan paksi Y. Betul tak? So titik A ni bersilang pada negatif 3, iaitu nilai pintasan X lah. Titik B pula bersilang pada 2, iaitu bersilang dengan paksi Y. So ini ialah pintasan Y. So kamu baca rajah, kamu keluarkan nilai. Jadi kita kena guna formula pintasan Y negatif pintasan Y per pintasan X. So tulis dulu formula. So masukkan nilai negatif pintasan Y berapa tadi? 2 per dengan pintasan X negatif 3 letak dalam kurungan. Okey. Seterusnya negatif-negatif jadi positif kan? Tanda sama. So jawapan dia ialah jawapan akhir 2 per 3. Okey, mudah kan? Benda yang sama saja. Okey, cuma rajah, dalam satu rajah ada 2 garis lurus. Okey, kita lihat pula contoh B. Kita nak tentukan kecerunan untuk garis PQ. Okey, iaitu garis yang sebelah kanan ni. Okey, garis PQ. So kita lihat nilai. Okey, titik P bersilang pada paksi Y iaitu 3. So nilai pintasan Y akan jadi 3. Titik Q pula bersilang pada paksi X pada titik tempat nombor 3 juga. Okey, so kita tulis dulu formula. M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Gantikan nilai negatif. Wajib negatif kat depan ni. Selalu pelajar lupa letak negatif habis. Nah, tolong ingat betul-betul. Yang melibatkan pintasan wajib letak negatif. Okey, so pintasan Y 3, pintasan X pun 3. So boleh selesailah. Negatif. Okey, turun. 3 bahagi 3 dapat 1. So jawapan akhir kamu ialah negatif 1. So selalu soalan yang melibatkan negatif positif pelajar selalu salah. Kenapa salah? Kerana pelajar abaikan tanda negatif, positif. Dia tak ambil berat. So kamu kena ambil berat. Negatif-negatif jadi apa? Negatif positif jadi apa? So tolong mulai hari ini, tolonglah faham betul-betul konsep negatif positif. Sebab dalam matematik, negatif positif kamu akan jumpa di mana-mana. Setiap bab ada negatif positif. Jadi mau tak mau kamu kena faham. Mahu tak mahu kamu kena hafal. Okey. So kelas kita dah berakhir. Untuk hari ini saya nak kamu buat latihan di buku teks muka surat 201. Okey, iaitu jom cuba 10.1. So kamu buat soalan nombor 4, 5 dan soalan nombor 6. Okey, jika kamu tak faham, tonton semula video. Jangan bila tak faham, buat sahaja. Tak faham, ikutlah tangan tu nak tulis apa. Tak kisah betul ke salah. Setiap kali kamu buat soalan, sama seperti kamu menjawab soalan ujian atau peperiksaan. Buat sehabis baik, buat seperti yang telah diterangkan. Buat ikut jalan kira yang telah ditetapkan. Sekiranya kamu buat ikut jalan kira, kamu jangan risau, mesti kamu akan dapat markah. Kalau tak dapat markah penuh pun tetap akan dapat markah. Tapi kalau kamu buat ikut jalan kamu sendiri, kamu tak faham, kamu tak rujuk balik video-video yang lama, nota-nota yang lama, so kamu akan tak dapat markah lah. Rugilah dekat situ. Nah, so setiap kali buat soalan, tak kira lah soalan latihan atau soalan ulang kaji, anggaplah kamu sedang membuat ujian atau peperiksaan. Okey, selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.